Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barik wasallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita luangkan masa kita untuk kita sambung pengajian hadis kita berpandukan kitab Mishkatul Masabih karangan Imam Baghawi dan Khatib Tabrizi rahimahumullah. Dan insya-Allah kita mulakan dengan bacaan umul kita Al-Fatihah. InsyaAllah kita sambung hadis yang pada bulan lepas. Hadisnya dah dibaca, diterjemahkan, maka ada sedikit lagi keterangan yang perlu dijelaskan insyaAllah. Iaitu hadis yang ke-18 dalam Kitabul Iman. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala inna wafda Abdul Qais lamma atau Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manil qaum atau manil wafd. Hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, maka dia mengatakan sesungguhnya satu kabilah daripada Bani Abdul Qais telah datang menemui Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya, dia kaum mana ni? Maka qalu ar-Rabi'ah, mereka mengatakan kaum daripada Rabi'ah. Qala marhaban bil qaumi, selamat datang, au bil wafdi. Dia ada lafaz yang berawi lah, satu kata kaum, satu kata wafd. Itu lebih kurang sama maknanya, cuma bilangan kecil besar. Ghaira khazaya wala nadama, tidak akan menyesal dan tidak akan rugilah. Faqalu ya Rasulullah inna la na'tika illa fi syahril haram. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak akan dapat datang menemui kamu melainkan pada bulan haram. Bulan haram, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram bersambung, kemudian Rajab terpisah. Wa bainana wa bainaka hadzal hayy min kufaril muddar. Di antara kami dan di antara kamu ada satu kelompok kata kabilah hayy daripada kafir muddar ni. Famurna bi amrin. Maksudnya kami nak datang Madinah tak boleh sebab kami terpaksa lintas perkampungan Bani Mudar. Bani hayy daripada Bani Mudar ni, mereka ni ganas sikitlah, suka merompak menyamun orang yang lintas ke kawasan dia. Jadi kami melainkan bulan haram. Orang Arab ni dia menghormati bulan haram, dia tak berperang di bulan haram. So jadi mereka kata kami hanya dapat datang pada bulan haram sahaja. Dan perjalanannya pun bukan sekejap lah. Perjalanan mungkin sebulan dua, mungkin perjalanan maknanya agak jauh, kan mungkin berhari-hari atau mungkin berbulan-bulan mungkin. Maka famurna bi amrin faslin nukhbir bihi man wara'ana wa nadkhul bihil jannah. Maka perintahkanlah kepada kami dengan perkara secara terperinci yang kami akan khabarkannya kepada man wara'ana wa nadkhul bihil jannah. Maksudnya kami akan sampaikan perkara ini kepada orang kampung kami lah, supaya kami boleh masuk syurga. Masaluhu anil ashribah, dan mereka juga bertanya tentang minuman. Fa amarahum bi arba'in, maka Nabi SAW memerintahkan mereka dengan 4 perkara. Wa nahahum an arba'in, dan Nabi melarang mereka daripada 4 perkara. Wa amarahum bil iman billahi wahda, dan Nabi memerintahkan mereka beriman hanya kepada Allah sahaja. Qala, maka Nabi mengatakan, atadruna mal iman billah wahdah. Tahu tak kamu apa maksud iman kepada Allah sahaja tersebut?
Qalu Allah Rasul alam, mereka jawab hanya Allah Rasul lebih mengetahuinya. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabi bersabda, bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan bersaksi sesungguhnya Muhammad itu pesuruh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa iqamus solah. Wa iqamus solah, yang kedua, mendirikan solat. Wa ita'uz zakah, yang ketiga, menunaikan zakat. Wa siyamu Ramadan, yang keempat, puasa bulan Ramadan. Kemudian, wa an tu'tu minal maghnamil khumus, iaitu kamu memberikan 1/5 daripada harta ghanimah kepada orang yang akan menerima. Itulah ada 5 golongan yang akan menerima 1/5 daripada harta ghanimah tersebut. Kemudian wanahahum an arba'in, Nabi melarang mereka 4 perkara: al-hantamu wad-dubba wan-naqir wal-muzaffat. Nabi melarang mereka daripada 4 perkara, iaitu al-hantam, dubba, naqir, muzaffat. Ini 4 nama-nama bekas, nama-nama bekas ketika zaman dululah. Namanya Al-Hantam. Itu kena tengok, kalau nak tengok gambar dia bentuk macam mana, cuba try Google Image. Type je dalam Google Image, mungkin keluarlah gambar dia. Saya pun tak pernah tengok ni semua ni. Ni zaman dulu punya bekas-bekas untuk buat arak lah. Ad-dubba wan naqir wal muzaffat. Ada dalam syarah diterangkan lah. Mana ada macam-macam. Itu dah saya terangkan sebelum ni kan. Warubama qala al-muqayyar. Ada riwayat mengatakan muqayyar. Qala ihfazuhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum. Hafallah dan sampaikanlah kepada orang kampung kamu. Muttafaqun alaih. Wa lafzuhu lil Bukhari. Hadis ini muttafaq alaih, tetapi lafaz yang hadis ini lafaz daripada Sahih Bukhari. Okay, saya dah bahas sikit pada pertemuan yang lepas. Di sini yang pertama kita tengok perawi ni mengatakan perawi hadis ni tak semestinya Ibnu Abbas lah. Dia daripada Ibnu Abbas sampai ke Imam Bukhari atau Muslim tu banyak lagi perawi. Dalam Mishkat ni, kitab Mishkat ni, dia tak datangkan sanad lah. Kalau nak tahu sanad dia yang sebenar, tengok kepada kitab asal dia. Di sini kitab dia muttafaqun alaih, Bukhari dengan Muslim. So dalam Bukhari pun ada hadis ni, dan dalam Muslim pun ada hadis ni. Cuma dalam lafaz ni lafaz daripada Sahih Bukhari. Dalam Sahih Muslim pun banyak, ada beberapa hadis, hadis yang berkaitan, yang hampir sama dengan hadis ni lah. Okay. Jadi bila daripada Imam Bukhari sampai kepada Ibnu Abbas dan Rasulullah SAW itu, perawinya ada ramai lah. Ada beberapa orang lagi perawi. So lafaz ini yang sebenarnya, adakah lafaz daripada siapa? Adakah lafaz daripada Ibnu Abbas sendiri, atau orang yang selepas Ibnu Abbas, atau selepas tu, itu Allah Ta'ala alam lah. Sebab apa di sini dia kata, bila kita tengok hadis, betul-betul kita perhatikan hadis ni, kita tengok ada macam bercanggah sikit. Ada macam bercanggah sikit. Sebab apa? Yang perawi yang mengatakan ni, dia kata fa'amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'. Nabi menyuruh mereka atau memerintah mereka 4 perkara dan melarang mereka 4 perkara. Jadi kalau kita tengok yang disebutkan oleh perawi itu, amarahum bil iman billah wahdah. Nabi perintahkan untuk beriman kepada Allah. Kemudian Nabi tanya, kau tahu tak apa tu iman kepada Allah? Lepas tu Nabi terangkan, iaitu syahadah, kemudian solat, puasa, zakat, kemudian bayar harta ghanimah. Dibahagi-bahagikan harta ghanimah tu, 1/5 daripada harta ghanimah tu diambil, diberikan kepada dia punya mustahik dia lah, orang yang layak menerimanya, seperti maslahat umat, kemudian Bani Hashim, Bani Muttalib, kemudian orang fakir, kemudian Ibnu Sabil, orang miskin. Itu dibahagikan daripada 1/5. 4/5 lagi nanti dibahagikan kepada orang yang menyertai peperangan lah. So sebenarnya kalau kita tengok 6 dia sebut kata 4 kan. Dia sebut kata 4, tapi lepas tu bila dia kata fa'amarahum bil iman billahi wahdah, maksudnya itu satu. Lepas tu Nabi tahu tak apa makna iman pada Allah wahdah itu, iaitu Nabi kata syahadah. Nabi maknanya seolah-olah iman billah itu tak termasuk lah. Iman billah tu tak termasuk. Pasal apa?
mereka sudah beriman sebenarnya. Mereka sudah pun beriman, cuma mereka datang di sini untuk mengetahui secara terperinci hukum-hukum Islam. Jadi di situ iman billah tak masuk. Iman billah tu seolah macam umum. Yang maksud perawi tadi 4 perkara yang disampaikan tu selain daripada al-imanu billah. Sebab tu Nabi perincikan apa maksud al-imanu billah wahdah tersebut. Cuma masalah dia kalau kita tolak yang tu pun tinggal lagi 5. Sedangkan perawi kata 4. Perawi kata 4. Yang Nabi sebut 5. Yang 4 tu syahadah, solat, kemudian zakat, puasa. Tiba-tiba yang kelima ada lagi satu, iaitu bayar membahagikan harta ghanimah 1/5 tu. So macam mana boleh dia perawi kata 4, tiba-tiba yang disebut 5. So bermacam-macam pendapat lah di sini. Bermacam-macam pendapat. Ada pendapat mengatakan bahawa sebenarnya rawi tersilap. Rawi tersilap. Yang pertama. Biasalah, itu biasa. Ataupun sebenarnya Nabi SAW memang nak bagi tahu 4 perkara sahaja, tetapi akhirnya tu Nabi tambah jadi 5. Asalnya Nabi memang nak bagi tahu 4 perkara, cuma akhirnya Nabi tambah 5. Pasal apa? Mungkin Nabi teringat kata dia orang ni kelompok yang suka perang, banyak perang dengan orang kafir Mudar. Jadi di situ Nabi ingatkan yang kelima, iaitu untuk membahagi-bahagikan harta ghanimah. Ada yang mengatakan bahawa syahadah itu tak termasuk di dalam 4 yang Nabi suruh. Pasal apa? Mereka sebenarnya dah beriman dah pun. Mereka dah beriman dan sudah bersyahadah. Cuma mereka belum tahu yang lain-lain lagi. Jadi tolak syahadah tu jadilah 4. Ada pendapat kata macam tu. Macam-macam lah syarah yang mensyarahkan hadis ni, macam-macam pendapat. Kemudian ada yang mengatakan bahawa kenapa tak sebut haji? Sedangkan rukun Islam kan yang kelima haji. Rukun Islam yang kelima haji. So ada yang mengatakan haji ketika itu belum diwajibkan. Mereka datang ni, kabilah ni datang menurut sebahagian ulama pada tahun ke-8 Hijriah, dan haji difardukan pada tahun ke-9 Hijriah. Nabi mengerjakan haji wada' tu kan pada tahun ke-9 atau ke-10 Hijriah. Jadi dia orang datang ni pada tahun ke-8. Tetapi Ibnu Hajar Haytami rahimahullah mengatakan bahawa menurut pendapat yang asah di sisi mazhab Syafi'i itu, haji dah difardukan pada kurun yang ke-5 atau 6 Hijriah. 4 atau 5 Hijriah dah difardukan, cuma belum dikerjakan lagi. Jadi kenapa Nabi tak sebut haji? Kalaulah sudah difardukan lebih awal daripada tu, cuma Nabi kerjakannya pada akhir tahun tu lah. Maka kenapa Nabi tak sebut? Kerana ada kata kerana mereka ni tidak aman. Tidak aman untuk melakukan perjalanan menuju ke Mekah, kerana di antara mereka dengan Mekah Madinah kan ada perkampungan Bani Mudar tu. Orang kafir Mudar yang suka merompak dan sebagainya. Sebab Madinah tu di tengah-tengah. Mungkinlah, tak pasti dia punya dia punya sebab dia tu kenapa Nabi tak sebut haji. So macam-macam lah pendapat mengatakan bahawa haji tak diwajibkan lagi. Ada yang kata dah diwajibkan lah, tahun ke-5 Hijriah dah diwajibkan, tapi Nabi tak laksanakan lagi. So Nabi tak sebut haji kepada dia orang sebab Nabi tahu mereka ni berkemungkinan besar mereka tak dapat nak melakukan perjalanan menuju haji kerana mereka terpaksa melintas perkampungan Bani Mudar, kafir Mudar yang suka merompak dan sebagainya. So Nabi tak sebut haji. Macam-macam lah. Ada yang kata tak, haji belum difardukan lagi masa tu sebab Nabi tak sebut. So macam-macam lah alasan. So di sini bukan apa kita nak memahami hadis lah, nak memahami. Yang pertama sini sebenarnya ada perkataan daripada rawi dan ada perkataan daripada Nabi. Sebab yang mengatakan Nabi menyuruh 4 perkara, melarang 4 perkara, itu bukan daripada Nabi lah. Kalau kita tengok dari segi siap hadis di sini, maknanya bukan daripada Nabi. Nabi tak kata aku akan suruh kamu 4 perkara, aku larang kamu 4 perkara, tak. Rawi yang kata, rawi yang cerita, rawi yang menceritakan bahawa Nabi menyuruh 4 perkara dan Nabi melarang 4 perkara.
Jadi bila rawi yang kata Nabi menyuruh 4 perkara, ternyata bila kita tengok hadis tu ada 6 perkara Nabi sebut, bukan 4. Jadi 6 perkara yang Nabi sebut tu, yang pertama imanu billah, lepas tu syahadah. Iman billah satu, lepas tu syahadah, lepas tu semayang, puasa, zakat, lepas tu ghanimah. Maknanya 6. Faham So kita jangan sebab ada orang jadikan masalah benda ni dia jadi macam punca untuk dia mula ragu kepada hadis. Ada sebahagian yang jenis, apalagi yang golongan anti hadis tu, dia kaji bab-bab ni, dia tengok riwayat pun tak betul. Sebut 4 tapi rawi kata 4 tapi bijak lagi cerita bukan 4, cerita 6. So di situlah ulama cuba, kalau rawi tu sebut memang betul 4, rawi sebut saja. Mungkin kenapa rawi itu sebut 4 sedangkan dalam hadis Nabi itu Nabi ada sebut 6 perkara. Jadi mungkin kemungkinan al-imanu billah itu umum. Maksudnya itu sebelum Nabi nak huraikan apa 4 perkara tersebut tu, Nabi sebut al-imanu billah dulu. Lepas tu bila Nabi sebut imanu billah, baru Nabi huraikan 4 perkara tersebut. Tapi kalau Nabi huraikan 4 perkara tersebut, kenapa ada 5? Kita tolaklah imanu billah itu kita tolak, jadi tinggallah 5, sedangkan Nabi sebut 4. So ada yang kata mungkin asalnya memang Nabi nak bagi tahu 4 je. Cuma akhir sekali Nabi teringat yang dia orang ni kalau kaum dia orang ni selalu berperang. Jadi Nabi nak ingatkan tentang supaya bayar harta ghanimah. Sebab apa, kan dalam harta ghanimah kan tak ada dalam kebanyakan hadis tentang rukun Islam itu tak ada kan sebut harta ghanimah. Yang ada sebut syahadah, semayang, puasa, zakat, haji. Di sini tak sebut haji, sebut harta ghanimah. Itu dibahas tu, kenapa Nabi tak sebut haji, seperti khilaf yang saya sebut tadilah. Kemudian kenapa pula sebut harta ghanimah? Sebab kemungkinan Nabi teringat yang dia orang ni suka berperang. Bukan suka berperang lah, memang dia orang banyak berperang. Sebab terpaksa menghadapi musuh banyak. Akhirnya Nabi ingatkan supaya bayar harta ghanimah tu, tunaikan hak 1/5 daripada harta ghanimah tu kepada mustahik dia. Itu hanya tambahan Nabi saja. So yang 4 tu hanya cukup syahadah, puasa, syahadah, solat, puasa, zakat. Haji kenapa tak sebut? Seperti tadilah, kata tak wajib lagi, ataupun Nabi mungkin tahu dia orang ni tak mungkin lepas pergi haji sebab nak buat perjalanan bulan haram tak sempat. Zulkaadah mereka berangkat mungkin tak sampai lagi, 9 Zulhijjah mungkin tak sampai lagi. Ada macam-macam kemungkinan. Ada yang kata haji belum diwajibkan lagi, belum Nabi tak sebut. Kemudian satu masalah lagi, Nabi Nabi kata tahu tak betul beriman kepada Allah. Kalau dalam hadis yang lain kita tengok kan, bila Nabi huraikan apa itu iman, Nabi akan kata iman itu ialah beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat dan qada dan qadar. Kenapa di sini Nabi kata apa itu iman bila? Nabi kata iman itu adalah syahadah, kemudian semayang, puasa, zakat. Selalunya itu rukun Islam kan, bukan rukun iman. Maka ulama mengatakan, antaranya Ibn Hajar dalam syarahnya dia mengatakan bahawa di sinilah kita kembali kepada perbahasan antara iman dan Islam. So perbahasan tentang iman dan Islam ni panjang sebenarnya. Kesimpulannya ada 3 lah. Lebih kurang 3 kesimpulan. Yang pertama, dari satu sudut iman dan Islam itu sama. Dari satu sudut iman dan Islam itu sama. Maksudnya dilihat kepada mukmin dan muslim lah. Maksudnya orang beriman pastilah orang tu orang Islam. Orang Islam pastilah dia beriman. So dilihat dari satu sudut, maka iman dan Islam itu sama. Lihat dari sudut yang lain, iman dan Islam tu berbeza. Sebab apa? Bila kita tengok rukun iman kan lain, rukun Islam lain. Dari satu sudut dia berbeza. Dan dari satu sudut yang lain dia tadakhul. Tadakhul tu maksudnya saling masuk antara satu sama lain. Ada hubungan antara satu sama lain iman dengan Islam. Itu Imam Ghazali bahas panjang lah dalam Ihya, ataupun Abu Tayyib Al-Makki pun dalam kitab Qutul Qulub pun dia bahas panjang tentang masalah iman dan Imam Nawawi pun dalam Muqaddimah Syarah Muslim pun dia bahas Kitabul Iman tu tentang masalah perbezaan antara iman dan Islam, persamaannya, perbezaannya, kelazimannya dan sebagainya lah. Di sini mungkin diambil
diambil kesimpulan bahawa yang dimaksudkan oleh Nabi, makna iman tu, Nabi huraikan rukun Islam tu bermakna iman dan Islam yang mempunyai maksud yang sama ataupun yang tadakhul antara satu sama lain. So maknanya apa makna kamu beriman kepada, bila kamu sudah beriman kepada Allah, maka kamu kena tunaikan perintah Allah seperti kamu kena syahadah, kamu kena semayang, puasa dan zakat. Haji Nabi tak sebutkan, seperti tadilah pembahasan dia. So itu sedikit sebanyak tentang hadis. Memang sebenarnya kalau ulama-ulama yang membuat kajian lah, ulama-ulama yang buat kajian, dia hadis tentang rukun iman, rukun Islam ni bukan satu, bukan dua, berpuluh-puluh hadis, berpuluh-puluh hadis. Jadi ada hadis lain lagi yang mengatakan rukun yang dalam rukun Islam tu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal tak sebut pun. Kalau yang kita dengar, yang kita biasa, yang paling masyhur tu kan, rukun iman 6 dan rukun Islam 5. Rukun iman 6 seperti yang saya sebut tadi lah, beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. 6. Kemudian rukun Islam yang masyhur yang kita tahu, yang pertama syahadah, yang kedua sembahyang 5 waktu sehari semalam, yang ketiga puasa Ramadan, yang keempat zakat, yang kelima haji jika mampu kan. Tetapi sebenarnya kalau dikumpulkan semua riwayat-riwayat tentang rukun iman, rukun Islam, macam-macam. Hadis dia berpuluh-puluh dan susunan dia terbalik-terbalik. Kemudian dia punya penambahan, pengurangan pun banyak. Di sini kan dia sebut, tak sebut haji, sebut harta ghanimah. Tapi dia tak bahas rukun Islam, dia kata iman, tapi iman tu dibahas dengan rukun Islam tanpa menyebut haji, bahkan dalam rukun ghanimah. Ada hadis lain menyebut amal ma'ruf nahi mungkar. Ada hadis sebut macam-macam lagi, dan susunan pun kadang-kadang terbalik. Di sini zakat dulu baru puasa. Sampaikan dalam dalam hadis, salah satu hadis daripada Sahih Muslim, bila ada orang tabi'in meriwayatkan tentang hadis rukun Islam ni di depan Ibnu Umar, mengatakan bahawa disebut zakat dulu, lepas tu baru puasa. Sekejap lagi dia tak terbalik katanya, puasa dulu baru zakat. Jadi ada setengah sahabat dia tak setuju dengan kalau sebut zakat dulu baru sebut solat. Sebab susunan yang sebenar puasa dulu baru zakat. Macam-macam perbahasan sebenarnya lah. Maka ulama akhirnya mengambil kesimpulan yang paling banyak, yang paling masyhur itu bila hadis tentang rukun iman, itulah dia yang 6 tersebut, dan hadis tentang rukun Islam itulah yang 5 yang masyhur itulah. Tapi jangan kita ragu-ragu pula bila ada hadis-hadis yang sahih malah disebut rukun Islam lain, rukun iman lain, maksudnya bercampur dengan benda-benda yang tak ada pun. Yang selama ni kita belajar rukun Islam tak sebut benda tu, kenapa dalam hadis ni disebut? Itu boleh jadi macam-macam sebab lah. Sama ada daripada rawi, susunan dia terbalik-terbalik pun mungkin daripada rawi, ataupun sebenarnya Nabi setelah menceritakan rukun Islam, Nabi tambah lagi benda lain tentang perkara yang perlu dibuat, tapi rawi dengar seolah-olah macam benda tu masuk dalam rukun Islam. Mungkinlah, ada beberapa kemungkinan. Sebab kita tak ada di tempat kejadian kan, ketika Nabi bercakap dengan satu kabilah atau seseorang itu, hanya orang yang ada ketika itu dia yang faham. Sekejap lagi dia pergi cerita ke orang lain, mungkin lain sikit versi dia. Yang lain dengar tu cerita kepada yang lain pula, lain pula versi dia. Akhirnya macam-macam versi ada. Hakikat yang sebenar wallahu ta'ala alam, mana orang yang berada di sisi Nabi ketika Nabi cakap tu, dia saja yang tahulah. Tetapi tak adalah sampai tahap lari terlalu jauh sangat lah. Dia tak akan sampai tahap lari terlalu jauh sangat daripada asal lah percakapan Nabi atau perbuatan Nabi. Dia hanya beza pada benda-benda yang tak menjejaskan perkara tersebut lah. Di sini ulama ambil pendekatan untuk tatbik ataupun pendekatan untuk mentarjihkan lah. Selagi boleh tatbik tu maksudnya cuba menjamakkan atau mengumpulkan hadis supaya walaupun zahirnya nampak macam bercanggah, tetapi tak bercanggah sebenarnya. Takkan bercanggah. Islam ni takkan bercanggah. Faham? Tapi itulah kelompok-kelompok yang memang sengaja mencari kesilapan Islam tu, dia nampaklah benda-benda ni. Macam mana ni rukun iman kejap tu, kejap ni rukun Islam, kejap kata ni, kejap kata tu, kejap kata rukun Islam begini, kejap kata rukun iman begini, kejap terbalik pula, iman lain pula. Macam-macam. Itu biasalah orang yang nak mencari
mencari kesalahan Islam tu, dia sukalah pertikaikan benda-benda kecil ni. Bahkan sampai saya pernah bertemu dengan seorang dua orang kumpulan anti hadis ni, yang hadis sahih yang Nabi ketika maradul maut, ketika Nabi sakit yang membawa kepada kewafatan baginda SAW tu, Nabi dipapah oleh Abbas dengan Sayyidina Ali kan. Jadi bila walaupun dipapah, kaki Nabi terseret, terseret sehingga menampakkan garisan pada tanah untuk dibawa ke masjid. Jadi dia kata takkanlah Nabi sampai macam tu sekali. Nabi orang yang mulia di sisi Allah, makhluk paling mulia pun sakit sampai kena papah terus sampai terserik-serik kaki. Tak masuk akal, kata dia. Macam-macam. Yang baru ni apa, Ibu Yati yang ajaran sesat baru ni, dia pertikaikan macam-macam. Dia tak percaya. Dia ingat Islam ni ikut kepala otak dia je. Agama ni ikut kepala otak dia. Dia rasa logik, dia terima. Dia rasa tak logik, dia tak terima. Dia bukan macam tu. Islam yang sebenarnya fi nafsil amri lah. Fi nafsil amri itu hakikatnya Allah Rasul yang lebih tahu. Adapun riwayat yang sampai kepada kita itu, ya kemungkinan rawi lah, kemungkinan daripada rawi. Tetapi biasanya berlaku perubahan-perubahan pada lafaz-lafaz hadis daripada rawi itu dikaji oleh ulama'. Maknanya bukan semudah itu kita menilai. Tengok satu hadis saja kita dah mula nak menilai dah. Tak boleh. Dia ada disiplin ilmu dia di dalam ilmu hadis. Sebab tu orang awam ni tak digalakkan mempelajari hadis selagi dia tak dibekalkan dengan akidah dan fiqh yang cukup. Kalau dia tak dibekalkan dengan akidah dan fiqh yang cukup, maksudnya akidah fiqh yang sudah istinbatkan daripada Quran dan hadis itu oleh para ulama', nanti dia terus direct belajar hadis, memang dia pening. Dia akan pening, dia akan confused, dia macam-macam. Ketika itu syaitan akan datanglah, akan membisikkan macam-macam keraguan dalam hati dia. Betul, kalau saya mengajar, paling banyak saya mengajar setakat ni Sahih Muslim lah. Sahih Muslim saya mengajar dah 5 tahun. Setiap tahun khatam. Muslim kami bahagi 2. Rubul ibadah tu daripada Kitabul Iman, Kitabul Taharah, Kitabul Salat, Kitabul Saum, Kitabul Zakat, Kitabul Hajj. Lebih kurang dalam 3,400 hadis. Paruh lah daripada Sahih Muslim tu ada 7,000 lebih hadis, 7,500 hadis. Jadi bermula saya mengajar hampir 5 tahun khatam. Jadi di situ dalam Muslim, dia akan datangkan semua hadis-hadis yang berkaitan dengan bab. Contohnya bab wuduk ke atau bab ni. Nanti bila orang biasa, orang awam dia belajar, misalnya lah dia baca kitab Sahih Muslim terjemahan lah, nak baca Arab memang tak fahamnya. Contohnya dia baca kitab terjemahan Sahih Muslim, ada jual kat kedai terjemahan Sahih Muslim, dia akan pening. Dia akan pelik. Nabi semayang kejap macam ni, kejap macam tu, kejap baca ni, kejap baca itu. Surah-surah doa-doa dalam semayang pun, iftitah Nabi pun berbeza-beza, tahiyat Nabi pun berbeza-beza. Macam-macam riwayat. Sujud sahwi sebelum salam ada, selepas salam ada, macam-macam. Nanti dia tengok mana satu yang betul ni. Hanya dia akan confuse. Sebab tu kita belajar, kita nak belajar Islam ni, kita nak belajar agama kita, ilmu agama ni, kita belajar akidah, fiqh dan tasawuf dulu. Maknanya hasil daripada istimbat ulama' daripada Quran dan hadis. Maknanya ulama' dah kaji Quran, kaji hadis semua, 2 sumber yang utama, termasuk ijma' dengan qiyas. So ulama' siapkan dalam qiyas yang berkaitan dengan akidah, siapkan dalam kitab akidah. Yang berkaitan dengan fiqh, dengan syariat Islam dalam kitab fiqh. Yang berkaitan dengan akhlak, dengan tazkiyatun nafs, penyucian diri hati ni, bab-bab hati ni dalam ilmu atau kitab tasawuf. So kita belajar dari situ. Kalau terus nak belajar hadis terus direct, memang kita akan pening. Zaman sekarang kan mewar-warkan kembali kepada Quran dan hadis, kembali kepada Quran dan hadis. Semua yang kitab-kitab akidah, fiqh, tasawuf tu semuanya Quran hadis lah tu. Semuanya hasil istinbat hukum daripada Quran dan hadis. Memudahkan kita sahaja, sebagai orang awam lah. Kami di madrasah pun pengajian hadis dan tafsir ni last sekali. Tahun akhir, tahun 7, tahun 8 baru pengajian tafsir dan hadis. Sebelum tu diajar ilmu alat dulu, bahasa Arab, nahwu, sarrah,
Kemudian belajar matan asas-asas matan fiqh, akidah, hadis. Hadis pun mula dengan hadis 40 dulu. Belajar, kemudian naik tahap pertengahan kelas 4, kelas 5 tu belajar ilmu balaghah, belajar mantik, belajar usul fiqh, belajar mustalah hadis. Dan akhir nanti baru masuk tafsir dan hadis. Sebab bila dah ada asas yang kukuh, baru kita belajar tafsir dan hadis, baru kita faham. Kalau kita tengok nanti kita confuse. Kenapa? Kenapa hadis ni lain tapi aku belajar lain? Di situ sebab tu berlakunya khilaf 4 mazhab dalam fiqh misalnya. Sebabnya punca dia begitu. Sebab Nabi ni bukan robot. Nabi ni bukan robot. Nabi manusia. Ada ketika Nabi muda, ada ketika Nabi tua. Ada ketika Nabi sihat, ada ketika Nabi sakit, ada ketika Nabi senang, ada ketika Nabi susah. Ada ketika Nabi di mukim, ada ketika Nabi di musafir. Macam-macam keadaan Nabi. Dan Nabi ada ibadat yang boleh dibuat dengan cara yang pelbagai. Ada yang rukun, ada yang pelbagai, ada yang dia bukan rukun tapi boleh diubah-ubah, boleh ditukar-tukar. Doa iftitah saja macam-macam versi, tahiyat, bacaan tahiyat saja bermacam-macam versi, selawat saja bermacam-macam versi, macam-macam. Jadi cara duduk, cara angkat tangan pun bermacam-macam versi, bukan satu je. Sebab tu berlakunya perbezaan pendapat di kalangan ulama, di kalangan mazhab. Semua masing-masing ingin mengamalkan semua hadis Nabi SAW. Jadi apabila semua mazhab mengamalkan, masing-masing ambil bahagian masing-masing, akhirnya sunnah Nabi itu dapat diamalkan secara keseluruhan. Kita seorang saja nak amalkan semua sunnah tak mampu. Tak mampu. Selawat saja ada 24 riwayat. Tahiyat saja ada 16 riwayat. So, ada hafal ke 16 jenis tasyahud? 16 jenis tahiyat ada hafal? Doa iftitah saja 7-8 versi. Ada. Doa dalam rukuk saja banyak versi. Doa dalam sujud saja macam-macam versi. So kalau kita nak amalkan sunnah, amalkan semua ke? Satu pun tak larat nak amal, satu pun ingat-ingat lupa, apalagi nak amal semua sunnah. Sebab tu mazhab ni dia memilih pendapat-pendapat yang belum dipilih oleh mazhab sebelumnya, akhirnya supaya semua hadis-hadis Nabi itu boleh diamalkan. Faham? Jadi kita belajar hadis ni perlu kepada peringatan-peringatan atau keterangan tentang ilmu hadis ni. Kalau tak nanti kita pening kita belajar hadis. Apa lainnya ni, rukun Islam ni lain ni dengan rukun Islam yang aku belajar ni. Kan? Sebab tu ilmu hadis ni bukan mudah. Bukan mudah. InsyaAllah kita masuk hadis yang seterusnya. Wa bi sanadin muttasin ila syaikhi wa ila Imam al-Bukhari wa Muslim. Wa an Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa haulahu isabatun min ashabihi. Hadis daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, dia telah berkata Rasulullah SAW telah bersabda, dan di sekeliling baginda itu ada sekelompok daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Bai'uni ala an la tusyriku billahi syai'a. Berbaiatlah dengan aku ala an la tusyriku billahi syai'a, atas sesungguhnya kamu tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala tasriqu, dan jangan kamu mencuri. Wala taznu, dan jangan kamu berzina. Wala taqtulu auladakum, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu, dan janganlah kamu datang dengan, maksudnya membuat satu pembohongan. Ta'tuna bi buhtanin, jangan kamu membuat satu pembohongan, taftarunahu, yang kamu reka-rekanya. Baina aidikum wa arjulikum. Baina aidikum wa arjulikum, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab, di antara tangan kamu dan kaki-kaki kamu. Jadi itu kalau terjemahan terjemahan secara literal lah. Bunyi dia begitu. Maksud dia nanti kita tengok syarah dia. Wala ta'su fi ma'rufin, dan janganlah kamu bermaksiat dalam perkara-perkara kebaikan. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah.
barang siapa yang menunaikan janjinya di kalangan kamu, maka pahalanya adalah Allah, maksudnya pahalanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba syai'an min zalika fa'uqiba bihi fid dunya fa huwa kaffaratun lahu. Barang siapa yang asaba syai'an min zalika, dia terbuat maksiat, terbuat perkara-perkara yang dilarang seperti mencuri, berzina, mengumpat dan sebagainya, fa'uqiba bihi fid dunya fa huwa kaffaratun lahu. Kalau dia diseksa, diazab di bumi, di dunia ini, maka itu satu kafarah baginya. Kafarah tu maksudnya untuk menghapuskan dosa dia. Wa man asaba min zalika syai'an summa satarahu Allahu fa huwa ila Allah. Dan barang siapa yang melakukan segala maksiat tersebut, maka sekiranya Allah Ta'ala menyembunyikan, Allah Ta'ala menutup keaiban dia. Orang tak tahulah, tak kantoi lah, istilah kita tak kantoi. Fahuwa ilallah, maka kembalikan, serahkanlah kepada Allah Ta'ala. Di akhirat nanti kalau Allah nak maafkan, Allah ampunkan, Allah ampunkan. Kalau Allah nak siksa, Allah akan siksa. Di dunia, maknanya kadang-kadang dia kantoi lah. Kadang-kadang ada orang buat maksiat di dunia kantoi, maka kena hukum. Maka itu adalah kafarah. Kemudian ada orang buat maksiat di dunia selamat, bukan selamat, tak kantoi lah, istilah dia orang tak tahu. Maknanya Allah itu menunjukkan Allah Ta'ala sembunyikan keaiban dia di dunia. Tetapi di akhirat tetap, di akhirat dia tak akan lepas lah. Cuma kalau Allah Ta'ala nak ampunkan dia, nak maafkan dia, kalau dia bertaubat misalnya, Allah Ta'ala boleh ampunkan. Kalau Allah Ta'ala tak ampunkan, kena juga siksa di akhirat. In syaa afa anhu wa in syaa aqabahu. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala akan maafkan dia. Dan kalau Allah Ta'ala berkehendak untuk Allah Ta'ala siksa dia, Allah akan siksa dia. Qala bay'nahu ala zalika. Maka berkata para sahabat, kami berbaiat atas yang demikian itu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Okey. So hadis ni hadis tentang baiat. Hadis tentang baiat. Apa itu baiat? Baiat ni sebenarnya dalam tasawuf lah. Dalam tasawuf dibahaskanlah tentang baiat ni. Secara umumnya baiat ni maksudnya berjanji setia lah. Baiat ni berjanji setia. Berjanji setia dan tidak akan melanggar janji terhadap apa yang telah dijanjikan. Kemudian cara baiat itu macam-macam cara lah. Ada kisah yang masyhur kan, Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan itu kisahnya tentang Nabi nak pergi umrah. Tiba-tiba orang kafir Quraisy tak bagi, Nabi terpaksa singgah di atau berhenti di Hudaibiyah tu kan. Akhirnya Nabi hantar Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu untuk berbincang negotiate lah dengan kufar. Kemudian tersebar berita palsu bahawa Sayyidina Osman dibunuh. So Nabi SAW berbaiat dengan sahabat-sahabat. Nabi letak tangan Nabi, kemudian Nabi letak tangan kiri Nabi, di atas tu Nabi kata ini tangan Osman. Kemudian sahabat-sahabat lain pun letak tangan, berjanji setia untuk menuntut bela atas kematian Sayyidina Osman. Itu baiat, dinamakan baiat lah. Berjanji setia bahawa mereka akan menuntut bela atas pembunuhan Sayyidina Osman dan mereka tidak akanlah lari daripada peperangan lah. Maksudnya akan berjuang habis-habisan untuk menuntut bela atas kematian Sayyidina Osman. Dan Allah Ta'ala turun ayat Al-Quran kan, bahawa Allah Ta'ala redha dengan mereka. Allazina yubayi'unaka tahta syajarah kan. Maksudnya orang-orang yang berbaiat dengan Nabi tahta syajarah ni, di bawah sebuah pokok lah. Maka di situ Allah Ta'ala redha kepada mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi Allah isytiharkan keredaannya kepada sahabat Nabi yang berbaiat ketika dipanggil ketika nak bentuk bela atas kematian Sayyidina Osman tu, maka di situlah dipanggil bai'atul ridwan, baiat yang diredai oleh Allah Ta'ala. Jadi sabitlah dalam Islam ni baiat. Baiat tu berjanji setia.
Tapi di sini hadis ni menceritakan bahawa Nabi berbaiat dengan sahabat-sahabat supaya mereka tidak melakukan perkara-perkara yang dilaranglah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bunuh anak. Bunuh anak ni zaman Arab jahiliah dulu mereka suka bunuh anak kalau mereka takut kemiskinan. Takut makan tak cukup, anak dia lahir, anak dia menghabiskan boreh je kan. Bukan boreh lah, menghabiskan gandum. Nak makan roti. Jadi ada yang sanggup bunuh anak dia, terutamanya anak perempuan. Kerana anak perempuan ni kadang-kadang memalukan. Macam tak gentle tak hero lah dapat anak perempuan ni. Kalau dapat anak lelaki baru nampak hebat, baru nampak jantan sikit. Ada yang kerana takut kelaparan, takut kebuluran, bila anak makin banyak lahir, dia dengan suami isteri nak makan pun susah, kerana bagi anak pula akan makan. Bunuh anak kerana kemiskinan. Jadi sebab tu Nabi baiknya jangan kamu membunuh anak-anak kamu lah. Jadi itu antara isi kandungan baiat. Seperti mana yang saya sebut tadi lah, maknanya kita tengok satu hadis tak cukup lah. Tengok satu hadis tidak cukup. Jadi secara umum boleh kita katakan Nabi berbaiat dengan sahabat. Kalau dalam dalam baiatul ridwan itu ada cara dia letak tangan atas tangan. Kemudian kalau dalam baiat sini dia tak ceritalah macam mana cara baiat tu. Maka di dalam ilmu tasawuf lah, di dalam ilmu tasawuf ni dia ada istilah baiat dia tu. Dan antara anak murid dengan guru mursyid bagi tarikat tersebut lah. Tarikat ni ataupun tariqah lah, dalam bahasa dia panggil tariqah. Orang Melayu panggil tarikat. Tarikat ni ialah macam sekolah ataupun mazhab ataupun sekolah ataupun satu kelompok, satu kita kata perkumpulan lah yang khusus, yang mereka mempunyai suatu metodologi atau satu maslak atau satu tariqah lah sebenarnya. Nama pun tariqah kan. Satu jalan lah untuk mengamalkan agama di bawah pimpinan seseorang syekh. Seorang syekh ataupun guru yang mursyid lah, dengan syarat-syarat dia itu dalam tasawuf. Boleh tengok Ustaz kita ada lah kan dalam Tirmizi Center ni, nama pun saya tak ingat lah. Ustaz apa nama dia? Ustaz Hanif. Ustaz Hanif dia ada bahas tentang tasawuf. Nanti boleh cerita panjang lah dalam tasawuf baiat tu apa. Ada satu subjek dalam tasawuf baiat. Adapun kita secara umum ni perlu baiat ke tidak? Itu. Lepas tu kalau perlu baiat, kita nak baiat dengan siapa? Betul. Rasulullah dah tak ada, khalifah pun tak ada, nak baiat dengan siapa? Kalau nak ikutkan ketua agama, raja, agong ketua agama, macam mana? Pergilah jumpa agong, saya nak baiat ni. Tak adalah macam tu kan. Maknanya dulu yang maha mulia yang di-Pertuan Agong, sembah patik harap diampun, patik ingin berbaiat dengan tuanku kerana tuanku adalah ketua agama, seperti mana Rasulullah dulu menjadi ketua agama. Sekarang ni ketua agama di Malaysia ni adalah tuanku, maka hamba ingin berbaiat dengan tuanku tentang Islam. Boleh? Kan? Jadi yang ada dalam tasawuf lah setakat ni, yang diamalkan, yang dipraktikkan ni dalam tasawuf. Dalam tasawuf tu murid-murid ahli tarikat tersebut akan berbaiat dengan guru dia lah. Tapi hati-hati juga, kena berhati-hati kerana tarikat-tarikat ni pun boleh tahan juga dia punya sesat dia. Bukan nak cakap lah sesat. Saya ada kitab yang membahaskan tentang 100 lebih lah, 140 lebih kot tariqah-tariqah yang wujud di dunia sekarang ni lah. Jadi boleh kata lebih separuh tu sesat. Lebih separuh sesat. Tapi bukan bermakna kalau lebih separuh tarikat tu sesat berarti kita kena tolak tasawuf. Tidak. Ada tasawuf yang betul. Di Malaysia ni dulu kita ada Pertama Persatuan Tarikat se-Malaysia. Tapi tak tahulah, katanya dah bubar dah. Tapi di negeri-negeri, biasanya negeri lah, sebab agama ni kan di bawah negeri. Jadi kerajaan negeri. Jadi dia terutamanya Negeri Sembilan lah. Negeri Sembilan ni dia paling aktif, paling awal di dalam memantau tarikat-tarikat ni. Dia perlu register lah.
Bukan apa, untuk keselamatan, untuk supaya memantau tarikat itu bukan tarikat yang sesat, tarikat yang betul-betul mengikut jalan ahli sunnah wal jamaah, maka perlu di-registered. Maksudnya dia punya kesahihan, kevalidasi, apa macam mana nak sebut, tak kerti lah. Valid tak valid tarikat tersebut, maka perlu didaftarkan supaya dapat dipantau. Bukan apa pun atas dasar keselamatan, kerana terlalu banyak tarikat-tarikat yang sesat ni. Jadi di situ kalau ingin menyertai, hati-hatilah, maknanya cek dulu dalam kerajaan negeri masing-masing, tarikat berikut ni boleh tak saya nak amalkan, saya nak sertai, saya nak join, saya nak menjadi ahli dalam tarikat berikut, boleh ke tak boleh. Cek dulu siapa guru dia, apa aktiviti dia di bahagian ni lah, bahagian apa ni, ajaran sesat atau bahagian tasawuf lah, di mana-mana jabatan agama setiap negeri ada tu. Di sana adalah banyak. Tapi kalau selain daripada yang tak ikut tarikat ni, orang biasa ni, macam mana kita perlu baiat ke tidak? Nampak. Maka tak wajib lah baiat tu, tidak wajib. Sebab apa? Di sini belum ada seorang khalifah lagi, belum ada. Kalau yang nak kata wajib baiat, dah tentu yang paling layak untuk kita baiat ketua agama. Siapa ketua agama kita? Agong, siapa lagi? Jadi benda tu tak wajib lah, tidak wajib. Cuma kalau orang yang mengikut mana-mana tarikat, biasanya mereka akan baiat dengan guru mereka lah. Faham? Itu bab baiat lah. Isi kandungan baiat, biasanya isi kandungan baiat tu segala apa yang diajarkan oleh Islam, terutamanya ahli sunnah wal jamaah lah. Ada segi perintah dan larangan, itulah yang akan disebut. Ini contoh kan dia bagi hanya sebut beberapa contoh. Dia hanya sebut larangan di sini. Ada juga kadang sebut perintah-perintah lah. Hanya berpegang teguh dengan rukun iman, berpegang teguh dengan rukun Islam, berpegang teguh dengan segala hukum-hukum syarak yang wajib dilaksanakan, yang haram ditinggalkan, yang halal sahaja yang dipakai, dimakan dan yang diambil lah, yang haram ditolak. Itu secara tu. Lepas tu ada pula baiat khusus dia lah. Kalau tarikat ni biasa ada baiat khusus dia. Untuk tarikat sekian, dia ada amalan sekian, kamu kena berzikir setiap hari sebanyak sekian. Kemudian setiap minggu kena buat begini sekian. Itu masing-masing punya tarikat lah. So di sini ulama mengatakan tidak wajib kita berbaiat. Kecuali kalau nanti kedatangan Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi muncul nanti, ketika itulah kita kena baiat lah. Itu ada hadis Nabi menyuruh kita, kalau Imam Mahdi muncul, kita kena berbaiat kepada Imam Mahdi. Adakah berpada kita bertasawuf hanya dengan berpegang dengan ayat Al-Quran, hadis Tazkiyatun Nafs, tanpa perlu bertarikat? Biasa kita di Islam ni ada 4 hakikat. Ada yang kata susunan dia hakikat, syariat, tarikat, makrifat. Ada yang susun terbalik, makrifat, kemudian syariat, tarikat, hakikat. Biasa dengar tu kan. Apa benda tu? Tak kira hakikat dulu ke, makrifat dulu ke. Kalau kita kata makrifat dulu, maksud makrifat dulu maknanya akidah, makrifatullah lah, mengenal Allah. Mengenal Allah dulu, akidah dulu. Kemudian syariat, segala hukum-hukum Allah. Tarikat apa tarikat? Tarikat kita melaksanakan syariat Allah. Itu namanya tarikat. Kita bertarikat itu maksudnya kita melaksanakan syariat Allah, tu maknanya bertarikat. Kemudian yang last, bila dia dah laksanakan, yang keempat, dia akan mencapai hakikat. Ataupun terbaliklah, yang kata hakikat dulu, makna dia, lafaz dia berbeza lah, makna sama je. Maksudnya yang dimaksudkan hakikat dulu, akidah dulu, kemudian syariat Allah, kemudian dia tarikat, maksudnya dia laksanakan perintah Allah, kemudian dia akan mencapai makrifat yang tertinggi. Boleh saja mana-mana, tak ada masalah. Khilaf pada lafaz tak ada masalah. Yang penting makna dia betul. So kalau sesiapa yang melaksanakan syariat Islam itu, berarti dia bertarikat lah. Tarikat dia tarikat apa? Tarikat dia tarikat Islam atau tarikat Muhammadiyah. Tarikat bukan tarikat Muhammadiyah Indonesia atau Muhammadiyah sini ya. Maksudnya
tarikat yang dia ikut tu adalah tarikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu secara umum. Siapa yang mengamalkan syariat berarti dia bertarikat. Jadi Islam pun suruh kita berakhlak baik kan. Islam suruh kita jangan sombong, jangan takabur, jangan riak, jangan dendam, jangan tamak, jangan sangka buruk, jangan mengumpat. Itu semua Islam suruh. Itu tazkiyatun nafs itu. Dan Islam saya suruh kita yakin, sabar, syukur, reda, qanaah. Itu tazkiyatun nafs. Islam suruh. So kalau secara umum kita lakukan itu, kita sudah bertarikat dah. Cuma tarikat-tarikat yang khusus ini ialah dia macam sebab ramai kan. Bila Nabi SAW dah tak ada, Nabi SAW dah tak ada, yang menggantikan Nabi kan khalifah Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Itu pun mereka pecah-pecah. Bila Islam dah tersebar ke seluruh dunia, maka di situ yang nak membimbing masyarakat Islam ni siapa? Terlalu dah ramai zaman Nabi Madinah, senangnya semua rujuk Nabi Madinah je pun. Tapi kalau zaman Sayyidina Umar itu dah terpecah-pecah seluruh dunia kan Islam. Maka dihantar sahabat-sahabat dia yang mewakili untuk mengajar Islam di sana. So setiap sahabat yang dihantar di Syam, di Mesir, di Baghdad, di Yaman, di Turki dan sebagainya, mereka akan mengajar sana. Mereka akan seolah-olah menjadi guru lah di sana. So zaman kita sekarang ni, kita ni kan kita nak ikut siapa? So secara umumnya kan Nabi bersabda al-ulama'u warasatul anbiya. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi ulama ni pewaris para nabi. Apa yang diwarisi tu? Yang diwarisi tu ilmu. Ilmu apa yang diwarisi? Semua sekali lah. Maknanya ilmu akidah, ilmu fiqah, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, ilmu hadis. Semua ilmu-ilmu tu diwarisi oleh ulama. Cuma zaman sekarang ni bukan semua ulama, semua ustaz mampu untuk menguasai semua. So di dalam bab tazkiyah, dalam bab tarbiyah, tazkiyah ni, biasanya ulama-ulama tasawuf lah yang akan fokus ke arah tu. Kalau ustaz-ustaz lain pun dia tak langsung tazkiyah. Maksudnya dia akan sampaikan juga dalam kuliah-kuliah, maknanya nasihat tentang supaya bersabar, bersyukur, reda, qanaah dan sebagainya. Dan jangan kita riak, takabur, ujub, hubud dunia, su'uzzon dan sebagainya. Itu disampaikan, cuma tak dipantau, tak dibimbing secara mubasyaratan. Maksud mubasyaratan tu praktikal di depan guru. Itu taklah. Yang melakukannya hanya ulama tasawuf yang ada tarikat. Ulama-ulama tasawuf yang ada tarikat di sini, dia sebagai khalifah, sebagai guru mursyid kepada tarikat tersebut. Dia akan membimbing lah. Dia akan membimbing murid-murid dia secara khusus, secara direct. Jadi boleh je kita nak kata bertasawuf tu, istilah bertasawuf tu maksudnya kita memperbaiki akhlak kita lah. Kita membersihkan hati kita. Secara umum boleh kan, Nabi kata hati itu akan berkarat seperti mana besi itu berkarat bila terkena air. Jadi hati kita pun akan berkarat lah dengan segala maksiat dan sebagainya. So cara untuk membersihkan hati itu Nabi kata perbanyakkan baca Quran dan perbanyakkan mengingati maut. Jadi itu secara umum, secara individu kita boleh amalkan. Banyakkan baca Quran, bahkan zikir-zikir yang lain lah. Banyakkan ibadah lah sebenarnya, banyakkan amalan. Kemudian banyak mengingati maut. Cuma apa pun kita kena ada guru lah. Kita kena ada guru. Maksudnya macam mana kita nak laksanakan kita nak laksanakan segala ibadah, segala perintah Allah tanpa guru. Maksudnya tanpa ilmu. Tanpa ilmu kita tak boleh buat apa pun. Nak buat cokodok pun tak ada ilmu tak jadi. Betul? So kena ada ilmu. Dan ilmu tu diperolehi daripada guru. Semua sama ada guru tu dia hanya menyampaikan teori sahaja, seperti macam sekarang ni kan, kuliah online ni teori saja, ataupun guru yang betul-betul menyampaikan ilmu secara teori dan dia memantau murid dia dalam mengamalkan ilmu tersebut.
Zaman sekarang dah susah dah kita nak cari. Zaman dulu yang buat macam ni contohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu kan masyhur. So dia buat satu macam madrasah. Jadi orang murid-murid dia yang mana yang ingin betul-betul ditarbiah oleh dia, masing-masing akan duduk dengan dia. Maksudnya disediakan madrasah, pondok, kawasan lah. Disediakan satu tempat. Semua yang nak di bawah, nak dipimpin, nak dipantau, nak dididik, ditarbiah oleh dia akan duduk dengan dia bertahun-tahun. Bergantunglah kalau yang tu rasa nak duduk, mampu duduk setahun lah, mampu duduk 7 tahun, mampu 10 tahun, 40 tahun, terpulang lah. So dia akan bukan saja mengajar, menyampaikan ilmu, dia akan memantau. Itu tasawuf yang sebenarnya, tarikat yang sebenar. Tapi jenis-jenis sekarang ni kan payah kan kat Malaysia tu, namanya mana ada satu zawiyah, dia panggil zawiyah ataupun khangkah. Khangkah ataupun zawiyah, tempat untuk mempraktikkan tasawuf itu. Jarang ada. Paling ada pun pertemuan-pertemuan, maulid ke apa ke, adalah ikut masing-masing punya modus operandi masing-masing lah, tarikat masing-masing. Jadi secara umum pun boleh, secara khusus pun boleh. Tak bermakna kalau kita tak ikut mana tarikat berarti kita tak boleh tazkiyah. Tak ada. Boleh secara, cuma lebih baik lah. Lebih baik dipimpin oleh seorang guru yang mursyid, yang dengan syarat-syaratnya lah. Nak pilih guru pun panjang. Saya tak nak bahas tasawuf di sinilah. So, kalau tasawuf detailnya nanti ada kuliah tasawuf kan. Ingin tahu ciri-ciri guru mursyid. Okey, yang pertama Islam. Yang pertama Islam. Yang kedua ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga memiliki ilmu yang cukup terhadap semua bidang ilmu, terutamanya akidah, fiqah, tasawuf. Kemudian dia adalah seorang yang pernah ditarbiah. Yang keempat, dia adalah seseorang yang pernah melalui proses tarbiyah. Bermaksud dia ni pernah ditarbiah oleh guru dia selama bertahun-tahun lah. Yang kelima, dia diijazahkan, diizinkan oleh guru dia untuk mentarbiah. Sebab apa? Ada orang dia bermasuk tasawuf, ditarbiah bertahun-tahun, tapi dia tak mampu mentarbiah orang lain. Tak semua orang yang pernah ditarbiah dia ada kemampuan, ada kelebihan untuk mentarbiah orang lain. So gurunya akan memilih anak muridnya yang mampu mentarbiah orang lain, dapat izin daripada gurunya untuk mentarbiah orang lain. Guru macam itulah yang perlu kita cari. Antara lain lagi, dia mengamalkan segala amalan dia maksudnya mengamalkan segala ilmu dia lah. Dia bukan sembang je, sampaikan ilmu berjam-jam, cakap tinggi langit, tapi dia sendiri tak amal ilmu dia, tak boleh. Itu semua tu banyak syarat tu. Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, berilmu dan semua bidang, terutamanya akidah, fiqh, tasawuf, tafsir, hadis dan sebagainya. Kemudian dia mengamalkan ilmu dia, dan dia pernah ditarbiah bertahun-tahun dan diberi ijazah oleh guru dia untuk mentarbiah. Dan dia adalah seorang wali Allah. Itu penting, dia seorang wali Allah. Macam mana nak tahu dia wali Allah ke tidak? Itu susah lah. Itu kena tengok lah. Bukan senang. Bukan senang. Guru mursyid ni bukan senang. Doalah kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, temukanlah aku dengan seorang guru mursyid yang boleh membimbing aku untuk menuju kepada Engkau, Ya Allah. Doa bersungguh-sungguh. Doa bukan sekali, bukan doa tiap-tiap malam, bukan seminggu dua, bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Setiap hari doa, Ya Allah, temukanlah aku dengan seorang guru yang mursyid yang boleh memimpin aku untuk menuju ke syurga-Mu, Ya Allah. Doa, sungguh-sungguh doa, insya-Allah Allah Ta'ala akan temukan. Bukan senang, zaman sekarang susah dah. Zaman sekarang susah. Faham Jadi dia dah lari ke tasawuf dah begini. Marah Ustaz Anaib ni kan. So di sini antara isi hadis dia tadi, berbaiat dengan Nabi, kemudian baiat tu la tusyriku billahi syai'a, tu jelaslah tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan segala sesuatu. Kemudian tak merompak, tak berzina, tak membunuh anak, dan tidak berbohong. Tidak membuat satu perbohongan yang direka-reka. Ini penting ni. So bohong ni maknanya orang Islam ni dia takkan bohong. Adakah Syekh Nuruddin ialah seorang guru mursyid? Oh, itu kena tanya dia. Saya tak tahu. Kena tanya dia. Saya cadangkan Syekh Rahimuddin.
saya cadangkan Syekh Rahimuddin. Tapi kan baru ni ada kecoh sikit kan, Syekh Rahimuddin yang kul huwallahu ahad tu, ahad di situ, huwa tu Muhammad kan, itu ada kecoh sikit. Tak, itu tafsir sufi lah. Itu tafsir isyari daripada sufi. Dia tak masukkan memang Muhammad tu Allah, tidak. Orang tak faham. Tapi kalau bab-bab tu tak payahlah. Mana antaranya yang saya dululah, masa saya tak sibuk sangat dulu, saya masa sebelum kahwin lagi, lepas dah kahwin pun saya ada ikut juga sikit-sikit, sebab masa dah mula sibuk kuliah dan sebagainya. Saya banyak ambil pemahaman tasawuf teori lah, teori saja daripada Syekh Rahimuddin. Tapi baiat tak baiat lah dengan dia, sebab dia tak bagi baiat dengan dia, sebab dia kata dia masih lagi pun ada guru dia lagi, Syekh Yusuf Al-Bakhuri tu. Jadi melalui cara, sebab apa, Syekh Rahimuddin dengan Syekh Nuruddin pun kawan baik tu. Kawan baik Syekh Rahimuddin, cuma Syekh Nuruddin tu lebih kepada kita tengok fiqah. Tapi dia ada tarikat, adakah dia mursyid atau guru khalifah sesuatu tarikat, saya tak pasti. Kena tanya dia sendirilah, tanya murid-murid dia kot. Tanya murid-murid dia. Tapi yang saya pastinya Syekh Rahimuddin dia tarikat Syazuliyah. Dia anak murid kepada ataupun khalifah kepada Syekh Yusuf Al-Bakhuri. Orang Lebanon, duduk kat Mesir lah, ulama Lebanon. Rasanya tak silap saya dia orang Lebanon, dia belajar di Mesir lah, Syekh Yusuf Al-Bakhuri. Saya tak pasti sangat. Saya pun belum tarikat lagi. Saya masih orang awam lagi. Saya tarikat maksudnya amalkan secara biasa lah, umum-umum je. Saya pun tak baiat dengan siapa-siapa lagi. Cuma saya ambil teori tasawuf tu daripada Syekh Rahimuddin dalam 3-4 tahun kot saya ikut pengajian dia lah. Tu je, nak faham apa tu tasawuf kan. Kalau nak, carilah. Kalau nak guru Syekh Nuruddin tu, saya tak pasti dia khalifah ke tidak, kena tanya murid dia. Wallahu alam. Kemudian di sini Nabi pesan lah kan, maknanya siapa man asaba syai'an min zalika fa uqiba bihi fid dunya fa huwa kafaratun lahu. So barang siapa yang terbuat maksiat lah, kita kata dia terbuat maksiat, mencuri ke, berzina ke, na'udzubillah, maka sekiranya dia diseksa atau dihukum lah. Dia ada dua lah. Satu, hukum secara rasmanya dia terkantoi, tertangkap melakukan maksiat, dihukumi oleh hakim, dihukumi oleh qadi atau hakim di mahkamah, akhirnya dia dikenakan hukuman, maka itu satu kafarah buat dia lah. Kafarah tu penghapus dosa lah. Kafarah tu penghapus dosa. Ataupun dia tak tertangkap, tetapi dia dikenakan musibah lain. Allah Ta'ala kenakan dia sakit misalnya kan. Dia buat dosa, tak kena tangkap kan. Maknanya line clear, sentiasa tak kantoi lah. Maka Allah Ta'ala seksa dia dengan cara lain. Allah Ta'ala bagi dia satu penyakit, kanser misalnya. Allah Ta'ala bagi penyakit sakit jantung misalnya kan. Macam-macam penyakit lah, penyakit macam-macam, atau lumpuh. Itu mungkin kafarah tu. Itu seksaan di dunia bagi daripada Allah untuk menghapuskan dosa-dosa dia. Atau kalau tak, dia buat maksiat tapi selamat je, sakit pun tidak, hukuman pun tak kena, tak kantoi, tak kena hukuman, dan penyakit pun tak kena, steady, cantik je. Itu nanti di akhirat tunggulah di akhirat. Kalau Allah Ta'ala ampunkan, Allah Ta'ala boleh je ampunkan. Tapi selalunya kalau dia tak bertaubat, memang dia akan kenalah di akhirat nanti. Itu akhir daripada hadis, maknanya peringatan. Maknanya bila seorang guru kan, Nabi pesan kepada jangan merompak, jangan mencuri, jangan bohong semua. Nabi kita benda tu akan ada akibat dia. Sama ada akibatnya di dunia atau di akhirat. Kalau kamu kena akibat dia di dunia, satu kafarah buat kamu, pembersih dosa, selamatlah di akhirat. Cuma di sini ada khilaf. Ada khilaf di kalangan mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i mengatakan seseorang kalau dia dia terkena hukum di dunia, misalnya dia buat dosa mencuri, berzina, merompak dan sebagainya, dia ditangkap, dikenakan hukuman hudud misalnya kan, hukum qisas ke, hukum hudud ke, adakah dosa dia di akhirat selesai? Mazhab Syafi'i kata selesai. Setelah menjalani hukuman, maka dia akan
dia akan dia ampunlah dosa dia, di akhirat dia tak kena lagi lah seksa. Tapi kalau mazhab Hanafi lain, dia kata walaupun terkena hukuman di dunia, di akhirat belum tentu lagi lepas. Boleh jadi di akhirat pun akan kena juga. Kalau Allah tak ampunkan dia. Hukuman dunia, tetapi hukuman akhirat tetap akan ada. Itu mazhab Hanafi. Yang parah sikit lah mazhab Hanafi dalam bab ni. Dalam bab ni mazhab Hanafi agak parah sikit. Masalah apa? Di dunia dah kena hukum, di akhirat pun kena lagi. Kecuali Allah ampunkan lah, itu lain lah. Tapi mazhab Syafi'i kalau kena kafarah di dunia, Allah Ta'ala kira ampunkannya, dia tanda pengampunan untuk akhirat lah. Maknanya sudah dibalas di dunia lah, sudah dibalas di dunia. Itu maknanya di situ apabila seorang guru, seorang mursyid ataupun nabi sendiri kan, bila melarang umat dia, sahabat dia ataupun umat dia untuk melakukan maksiat, maka dia akan diberitahu akibat dia. Maknanya jangan kamu buat maksiat. Maknanya ada akibat daripada maksiat kamu tu. Maknanya sama ada kamu akan diseksa oleh Allah di dunia sebagai kafarah, atau Allah simpan di akhirat. Kalau dia ampunkan, dia ampunkan. Kalau dia tak ampunkan, siaplah kamu kena lah. Itu pesanan-pesanan lah Nabi kepada, walaupun ini kepada sahabat, tapi bermanfaat, berfaedah untuk kita jugalah. Kita kan umat Nabi juga. So untuk maksiat kita kena hati-hati. Kalau nak buat maksiat, ingat ada akibat dia. Ada akibat dia, sama ada di dunia. Kalau tak lepas tak kantoi pun di dunia ni, akhirat tetap akan kena. Takkan lepas. Jadi itu tadi cukup buat rasanya, dah sejam lebih dah. Jadi rasanya setakat tu dulu. Kita sambung lagi pada minggu yang ketiga, insya-Allah. Sambung pada minggu yang ketiga. Wallahu ta'ala alam. Setakat itu dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala. Apa yang tak baik kelemahan saya lah. Minta ampun kepada Allah. Minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik, kita faham, amalkan, sampaikan, dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.